Sajat, bukan ke kau ni ada beli rumah? Hai semua, kita bertemu lagi dalam Zul Adil Studio. Terima kasih kerana anda telah pun subscribe kepada channel ini. Kalau ada yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe dan butang loceng. Rasanya korang pun dah tahu apa saya nak cerita pada hari ini. Korang nak tengokkan tajuk yang saya tulis. Jadi persoalan yang saya nak lontarkan di sini, kenapa Sajat bankrupt? Sebelum tu kita tengok balik apa kisah dia. Dia telah turun naik mahkamah sebelum ni sebagaimana anda tahu dalam akhbar-akhbar ataupun di media sosial. Kemudian dia diarahkan untuk membayar sejumlah wang kepada OWA Resources. Korang tahu berapa jumlahnya? 200,000. Kan Sajat tu kaya. Tapi kenapa dia tak boleh nak bayar 200,000 ni? Saya tertanya-tanya sebenarnya. Setelah diarahkan bayar 200,000 tu, Sajat telah meminta untuk membayar secara ansuran. Maknanya 200,000 tu dibayar secara sedikit demi sedikit. Tetapi peguam pihak lawan katanya tidak bersetuju dengan cadangan Sajat ini. Jadi untuk itu, mahkamah telah membekukan akaun Sajat. Cumanya yang saya agak pelik sekali, hanya sejumlah RM5,000 sahaja yang dapat ditarik daripada akaun tersebut. Jadi sebelum kita cerita tentang Sajat, kita tengok dulu apakah punca-punca rakyat Malaysia menjadi bankrupt. Jadi yang pertama sekali, musuh kita yang paling besar adalah kad kredit. Semasa kita apply kad kredit daripada bank, kita diberikan had limit mengikut tahap gaji kita. Jadi kalau gaji kita RM5,000, mungkin kita akan dapat limitnya RM8,000. Tapi kalau kita merasakan RM8,000 tu tak cukup, kita boleh mohon lagi untuk naikkan limit berbelanja itu tadi sehingga RM10,000 ataupun RM12,000 dengan kita mengemukakan dokumen yang menunjukkan pendapatan kita adalah lebih berbanding dengan yang dahulu. Cuma jadi masalahnya, apabila kita dah guna kad kredit ni, kita tak bayar. Bukan tak bayar pun, bayar tetapi hanya jumlah minima sahaja. Kalau kita bayar jumlah minima ni, utang tetap ada. Kadar keuntungan ialah lebih kurang 18% setahun. Bayangkan hutang RM5,000, berapa kita nak bayar? 10% saja dah RM500. Kalau 18% hampir RM1,000. Jumlah itu akan bertambah sehingga menyebabkan pada akhirnya kalau kita gagal juga, kita boleh diisytiharkan bankrupt sekiranya jumlah tadi melebihi RM50,000. Kalau dulu mungkin RM30,000, tapi sekarang telah dinaikkan oleh kerajaan. Tapi bukan nak menunjukkan kita ni lega, aku baru hutang RM30,000 jadi aku tak perlu nak bayar. Tidak, hutang wajib bayar. Kalau di akhirat kelak, susah kita nak masuk syurga. Kalau kita ditakdirkan ahli syurga, ahli syurga, mampukah kita? Yang kedua, orang-orang kita ni sangat baik dan dia orang suka menjadi penjamin. Jadi kadang-kadang adik-beradik minta, kemudian pak saudara, anak saudara, Pak Long tolonglah gini-gini. Jadi kita pun lembut hati dan membenarkan mereka menggunakan nama kita untuk pinjaman. Tapi sebenarnya kita sedang menjerut leher kita. Masa depan kita sangat-sangat gelap sekiranya anak saudara, pak saudara, saudara-saudara, kawan-kawan kita yang minta kita jadi penjamin tu tak bayar. Siapa yang tanggung? Kita juga yang tanggung. Jadi inilah yang banyak ditanggung oleh orang kita. Sebab kita baik hati. Tapi kalau dalam hutang, jangan baik hati tuan. Jangan sesekali. Biarlah kita jadi kedekut. Melainkan kita memang bagi itu sebab kita nak bagi terus. Ambil lah kau. Tapi kalau kita nak bagi pinjam, sanak saudara ni kadang-kadang payah nak dapat balik. Betul tak? Betul kan? Yang ketiga, personal loan. Orang kita ni, terutama yang kerja kerajaan, suka buat personal loan. Kalau tak percaya, tengok dia punya payslip tu. Kalau nampak perkataan angkasa, menunjukkan dia sedang ataupun dia telah membuat personal loan. Ini yang perlu kita elakkan. Jangan buat personal loan kecuali ia benar-benar penting. Tapi kalau nak kahwin boleh ke? Kita usaha kerja dulu kumpul duit, itu lagi baik. Tapi kalau kita rasa memang nak buat juga dan kita mampu untuk bayar personal loan tu ikut time dia, tak apa, kita boleh ambil personal loan sebab kita ada tujuan yang khusus. Tujuan yang kita tahu tujuannya, bukan tujuan untuk berjuli, untuk beli barang-barang gadget dan sebagainya. Jadi elakkan daripada buat personal loan walaupun kita mampu buat personal loan. Yang keempat, iaitu beli kereta santak gaji. Maksudnya apa? Gaji kita RM4,000, kita cukupkan DSR dia sampai 60%. Kita santakkan nak beli kereta. Jadinya kereta saja dah separuh daripada tu. Kita tak fikir bila kita naik kereta, kita kena bayar apa? Bayar tol, minyak lagi, nak servis lagi. Semua benda tu kita kena fikirkan. Kalau tak nanti memang bermasalah. Sepatutnya kita repair bila sampai masa, tapi kita biarkan sahaja sebab tak ada duit kita nak bayar repair tu tadi. Jadi penting beli kereta ikut kemampuan. Dan kebanyakan orang diberikan tip, kalau gaji kita RM5,000 kali dengan 12, kereta yang kita boleh beli hanyalah RM60,000. Maybe okey tapi janganlah lebih RM60,000 tu lah. Tapi kalau gaji kita hanya RM4,000, cari yang lebih rendah daripada nilai tersebut. Beli kereta mahal-mahal, kemudian tak boleh nak bayar, kemudian bila ada orang nak tarik kita marah,
Jangan ni kereta aku, jangan tarik. Tapi memang kerja dia tarik kereta. Jadi kalau kita tak mampu, fikir awal-awal, jangan beli kereta mahal, beli kereta ikut kemampuan. Jadi kalau kita dah muflis, apa jadi? Macam Sajat tadi, dia telah dibawa kesnya tu ke insolvensi. Kalau dia tak bayar, dia akan diisytiharkan sebagai bankrupt muflis dan semua harta dia akan dibekukan. Orang muflis ni, apa kesan buruk dia? Dia tak boleh keluar negara. Cuma saya terfikir, macam mana Sajat boleh keluar negara? Dia menyuruhkan diri naik kereta api. Allah alam. Kemudian katanya dia dah pergi ke Australia lagi. Wallahu alam. Saya tak tahu bagaimana dia sampai sana. Tapi apapun, kalau muflis, kita sebagai orang biasa, marahan yang tak berapa duit, kita nak sedudukkan diri kita keluar ni, maka kita tak boleh keluar negara. Duduk sajalah dalam Malaysia dan selesaikan hutang-hutang kita dengan pemiutang yang kita hutang tu. Bila kita dah diisytiharkan muflis, kita punya had kredit sangat-sangat terhad. Kita hanya boleh pegang 1,000, ataupun kalau kita nak pinjam ataupun nak buka akaun, bank banyaknya menolak. Dan kalau pun ada bank yang menerima untuk buka akaun, dia hanya bagi limit 1,000 sahaja boleh kita letak dalam tu. Jadi 1,000 tak cukup tuan-tuan. Kan? Bila gaji, bos masuk gaji dalam tu, dalam bank. Kan? Itulah, nak cari kerja pun masa susah sebab kita dah bankrupt. Kan? Orang tak percaya, dia tahu orang yang muflis ni dia dah jadi macam desperate, takut nanti pantang nampak duit saja nak ambil kan. Jadi dia memang macam tu lah. Ada juga orang yang sanggup ambil kerja. Tapi siapa ya? Saya pun tak pasti. Yang seterusnya, had pekerjaan. Kita tak boleh nak bekerja pelbagai jenis. Pekerjaan yang profesional mungkin kita tak boleh lah. Kita hanya boleh kerja yang biasa-biasa sahaja. Yang mungkin orang bayar gaji hari, ataupun kerja yang mungkin cleaner, ataupun apa-apa yang company boleh terima. Kerja-kerja yang melibatkan profession. Jadi polis, penjawat awam, badan profesional, peguam, arkitek dan sebagainya. Profession ini kita tak boleh nak ceburi. Kita kena carilah bidang-bidang lain, walaupun mungkin pada asalnya kita memang kemahiran kita daripada sudut itu, tapi disebabkan kita muflis, tak boleh dah nak kerja-kerja yang sedemikian. Kita cari kerja lain lah. Itu pun umur kita belum terlalu umur. Kalau dah mungkin separuh abad tu, mungkin susah sikit lah orang nak ambil kita bekerja. Yang paling tak best, nombor 4, kesan buruknya adalah semua aset kita akan dirampas. Rampas macam mana? Dibekukan, akan disita, semua akan dijual dan nilaian tadi akan dibayar hutang-hutang kepada pihak-pihak yang kita hutang. Bank ke apa-apalah yang menuntut hutang, semuanya akan dibayarkan. Kalau ada lebih, barulah kita dapat. Jadi kalau nak ikutkan, jumlah yang Sajat kena bayar adalah RM197,329 termasuk kos mahkamah berjumlah RM70,000. Sajat, bukan ke kau ni ada beli rumah? Cuba kau cerita sikit. Tanya dia. Ini kunci rumahnya. Semoga impian awak untuk duduk kat rumah agam ni dapat tercapai. Bila dah semua ada, ini adalah rezeki Sajat. Sifat gigih Sajat. Okey, kau dah tengok dah video tu tadi? Dia kan ada rumah besar. Rumah Alif Syukri dia beli berapa juta? Alif Syukri kalau ikutkan asalnya dia nak jual harga 11 juta, tapi Sajat telah tawar-menawar sehinggalah 75 juta. 75 juta tak tahu berapa sebulan bayar. 1 juta lebih kurang 5,000 sebulan. Kalau 7 juta 35,000 lebih dia bayar sebulan. Kalau dia buat ansuran bank lah, tapi kalau dia cash habislah. Dan tak adalah dia bayar ansuran bulanan kan. Tapi 40,000, 30,000 sangat-sangat besar jumlahnya tuan-tuan bagi orang biasa macam saya ni kan, yang mungkin B40 kan, yang below 40 itulah ya. Bukan tu sahaja, kereta pun banyak. Dia hadiah dekat mak dia kereta, kemudian dia beli lagi kereta berambus, harganya RM580,000, hampir RM600,000. Kalau kita pergi showroom, dia tengok muka, cik berambus, cik tak layak ni cik, tengok muka pun tahu. Tapi dia mampu membeli kereta tersebut. Jadi, daripada apa yang sebut tentang kisah ni, ada teori yang saya nak simpulkan. Pertamanya, teori saya ialah Sajat dia banyak duit, tapi dia memang tak nak bayar. Kenapa? Wallahualam. Saya pun tak tahu. Yang kedua, dia memang tak ada duit, sebabnya dia beli semua tu secara ansuran. Kemudian mungkin sebabkan PKP, bisnes pun tak boleh jalan. Dan dia bukan tak nak bayar, tapi memang mungkin duit yang dia ada tu hanya cukup-cukup untuk dia mungkin keluar lah daripada Malaysia. Itu saja kot. Itu teori yang kedua lah. Tapi kan, apa yang saya fikir, dia kan ada kereta, ada rumah, tak boleh ke dia jual je. Kemudian, bayarlah. Saya rasa bila dia dah bayar tu, settle lah masalah. Keretanya pun harga berapa ratus ribu tu. Kalau dia jual, dia dapatlah balik duit. Kan? Rasanya boleh. Tapi tak tahulah. Nasihat daripada saya, kalau kita tak mampu bayar, jangan berhutang. Hiduplah macam orang biasa, gaya orang biasa, tak perlu nak tunjukkan kemewahan kita.
Kalaulah kita ni benar-benar kaya, pakai selipar pun kita tetap kaya. Tapi kalau kita ni miskin, pakailah kasut apa-apa sekalipun mahal, 1,000-2,000 harga kasut, kita tetap miskin sebenarnya. Itu yang menyebabkan kita lebih merana sebab kita nak kekalkan nampak kaya tapi sebenarnya miskin. Saya rasa tu je kot saya nak cerita pasal Sajat ni. Dia pun dah tak ada kat Malaysia. Kan katanya dia dah lari kan. Kepada anda yang nak saya komen tentang topik-topik yang lain, boleh tulis saja di ruangan komen dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Okay, bye.